Jangan lupa tekan butang subscribe guys. Kan, so apa yang saya sarankan, saya belajar dulu masa kursus metodologi penyelidikan di masa saya belajar dululah. Pensyarah yang ajar saya itu menyarankan agar kita copy and paste. Okey. Tapi apa, copy paste bukan tak boleh ke? So copy paste macam mana tu? Okey, copy paste yang saya maksudkan adalah contoh kita baca jurnal A yang tadi berkenaan dengan economic risk assessment kan. So kita baca ada bahagian-bahagian di dalam paper tu yang berkaitan dengan apa yang kita tanya tadi. Contoh, apakah ERA? So dalam tu dia terangkan ERA ni adalah ini kan. So kita memang sangat berkenan lah dengan penyataan tersebut. Jadi kita copy penyataan tu dan kita paste di dalam chapter 2, bab 2 yang kita nak buat kononnya mungkin introduction kepada ERA. Okay, kita paste di situ dan kita letak citation. Okay. Dan tapi anda kena pastikan bahawa yang kita copy itu kita tahu yang itu adalah exact word ataupun perkataan yang sebenar daripada paper. Mungkin boleh asingkan bezakan melalui warna ataupun mungkin boleh buat inverted comma ke. Inverted comma. Macam saya dulu saya buat numbering. Jadi apa-apa yang kita baca, kita jumpa, kita masukkan ikut subtopik yang kita dah buat tadi. Okey. Sebelum tu pastikan anda belajar berkenaan dengan styles dan navigation pane. Satu video lagi tu Mizal. Itulah. Style dengan navigation pane ni memang penting lah, sebab yelah senang kita nak klik kan, nanti kan dekat navigation pane tak payah nak scroll dalam thesis. So tu nak tahu tu kena tunggu next video lah. Tu sepatutnya kena bayar tapi tak apalah, kita bagi free lah tu. Okey. Jadi kita akan daripada 5WH question kita akan keluarkan subtopik. Daripada subtopik tersebut mungkin kita letak je subtopik tu tanpa ada isi lagi. Tu bila kita dah baca baru kita copy paste dekat subtopik yang kita dah pilih. Okey, nanti mungkin Mirza boleh tunjuk kot contoh supaya lebih mudah lah faham. Copy and paste masukkan. So banyaklah kita yang kita baca tu kita masukkan ke dalam subtopik Microsoft Word tadi lah, chapter 2 tadi lah. Ya. Okey, tadi Mirza tanya kenapa ini boleh ke macam ni? Untuk peringkat awal kita copy and paste dulu. Sebab kita takut kita hilang penyataan-penyataan yang akan menyokong kita punya carian. Okey. Mungkin kalau selepas ini sebab kita dah ada citation tadi, macam saya dulu saya letak siap page number, muka surat berapa dalam paper citation yang saya cite tu. Okey. Sebabnya nanti bila kita dah banyak kita boleh rujuk balik. Mungkin kita copy pada masa tu kita copy, kita faham, tapi bila kita nak olah semula ini cerita pasal apa lepas tu kita boleh rujuk balik paper mana yang kita ambil bahan tersebut dan kita baca semula lah, mungkin konteks dia dah berbeza kan, ataupun pemahaman kita tu. Okey, katalah bahagian introduction untuk ERA tadi berkenaan dengan definition of ERA contohnya. Okey, apabila kita dah ada bahan-bahan yang kita dah dapat daripada banyak paper tadi, kemudian kita mula olah. Kita baca dan kita olah, kita buat satu rumusan daripada bahan-bahan yang kita dapat. Dan cuba elakkan untuk menggunakan bahan yang kita dapat tu secara copy and paste lah kan. Okey. Jadi kita olah semula, kita tulis semula ikut apa yang kita faham dan juga kita cite apa yang kita dapat tu.
Selepas bila kita dah puas hati dengan olahan kita, mungkin dapat daripada 5 bahan kita dapat 1 paragraf. Jadi buanglah, delete balik. Delete lah yang kita copy paste tadi tu. So jadinya taklah plagiat kan. Dia kita dah olah semula. Lepas tu bila nanti katalah kita jumpa bahan baru, kita tambah lagi dulu, tambah copy and paste dulu. Lepas tu kita baca balik, oh yang ni perlu tambah kat mana. Lagi satu, bila menulis ni dia kena ada flow of the story. Jadi kita kena pastikan yang cerita tu boleh difahami dan ada dia punya jalan cerita je. Ini jangan lompat sana lompat sini kan. Jadi orang yang baca pun tak faham, dan kita sendiri pun nanti bila dah baca, apa yang aku tulis ni sebenarnya kan. Betul. Jadi kita dah sampai part yang kita cuba olah daripada bahan-bahan yang kita terima. So mungkin saya rasa simple je teknik ataupun tips yang saya cuba kongsikan, dan saya rasa Mirza pun dah cuba buat. Macam mana pengalaman Mirza dulu? Yelah, macam semua orang jugalah, mula-mula bila kita buat literature tu kan, saya pun tak faham apa yang nak kena tulis lah kan. Tapi bila doktor ajar, kita kena tengok yang 5Wh tu. Kemudian ada flow penceritaan, mungkin memudahkan saya untuk fokus apa yang saya perlu baca. Okay, so mungkin daripada 5Wh tu kita berjadikan subtopik lah. Contohnya macam definition kan, apakah benda tu. Okay, definition. Lepas tu dia punya application dia untuk apa. Okay, tu subtopik yang kedua lah. Lepas tu relation, apakah relation antara keyword 1 dengan keyword 2 dan keyword 3 tu. Okay, dan apakah dia comparison. Okay, boleh letak comparison lah. Maksudnya orang ni buat apa, orang tu buat apa. Walaupun method tu satu method yang sama, tapi mungkin fokus researcher tu berbeza-beza lah. So kita boleh bincangkan juga dalam kita punya literature review tu. So tu pendapat daripada saya, doktor. Dan satu lagi yang copy paste tu, okay, dia memang agak laju. Okay, kita copy, kita cite, letak siap-siap page mana, okay, supaya kita boleh rujuk balik. Tapi pastikan jangan ada plagiarism, sebab akhir nanti kita kena check dekat Turnitin doktor kan, untuk kita check kita punya plagiarism lah. Okay, so jangan expect mungkin FYP 1 tak ada supervisor yang akan check, FYP 2 baru supervisor akan check. Jangan buat macam tu lah. Nanti FYP 2 lagi banyak benda yang kita akan buat. Okay, time tu lah juga awak nak repair balik awak punya chapter 1, 2, 3 yang awak dah copy paste tu. Dia agak melambatkan proses siapkan thesis. So awal-awal ni terus olah ayat kita, dan boleh juga minta supervisor check kita punya plagiarism untuk PSM 1. Okey doktor, saya ada satu soalan lagi lah. Okey, soalan di mana ada sesetengah pelajar dia kejar tau number page tu. Literature aku 10 page, literature dia 12 page, 20 page. So sebenarnya page ni diambil kira tak dalam thesis ni? Penting ke tebal dengan nipis tu doktor? Berkenaan number of page, ini saya selalu nampak pelajar dia akan tanya, dah berapa page literature review ataupun chapter bab-bab yang ditulis lah kan. Diingat lagi tebal, lagi bagus agaknya. Itu yang dia copy paste dan segala macam mungkin instruction, SOP semua dia copy dan masuk dalam kononnya literature review. Bagi saya itu adalah sangat tidak profesional, dan kalau masuk Turnitin tu mungkin kantoi kat situ lah, sebab dia copy and paste. Yang kedua, tujuan literature review ni adalah untuk kita belajar apa yang orang lain dah buat. Jadi kalau copy and paste, memang kita tak belajar lah. Maksud saya copy and paste ni dia memang copy dan dia biar je dalam tu, tanpa diolah, tanpa dibaca, tanpa ditulis semula. Kemudian sebabkan dia nak number of page, bilangan muka surat tu, muka surat yang tebal, dia ingat lagi tebal lagi bagus. Tapi sebenarnya dia bergantung kepada maklumat yang kita cari,
maklumat yang kita kongsikan dan maklumat yang kita olah daripada dapatan-dapatan yang kita dapat tadi. Suka saya untuk cadangkan, selain daripada kita menulis bab 2 ni dengan topik dan subtopik ataupun subchapter, kita tambah satu lagi adalah table of comparison ataupun jadual perbandingan. Comparison ni apa? Perbandingan, yes. Jadual perbandingan. Jadi kita bandingkan jurnal-jurnal ataupun paper-paper yang kita dah dapat dari segi metodologinya, dari segi dapatannya, dan juga daripada kaedah-kaedah yang digunakan. Jadi bila kita ada table of comparison tu, kita boleh nampak dengan jelas sebenarnya perkara-perkara ni melibatkan apa. Selain daripada itu, kita pun boleh nampak trend sebenarnya. Nampak trend berkenaan dengan kajian yang kita buat ni. Adakah kajian kita ni memang disukai ramai, semua orang nak buat kajian tu, ataupun kajian ni hanya ada 2-3 orang saja yang buat. Dia berdasarkan apa yang kita dapat lah tadi. Sebab tu saya kata tadi kita ambil ikut timeline juga. So banyak perkara yang kita boleh belajar daripada orang lain. Ni yang satu kaedah yang mana kita belajar daripada penyelidik-penyelidik terdahulu, dan juga kita boleh compare ataupun kita bandingkan yang kita nak buat ni adakah sama ataupun adakah berbeza dengan orang lain. Kalau di peringkat yang lebih tinggi, dia ada tahap-tahap dia lah. Sampai kita kena cari gap, kita kena buat gap analysis. Tapi untuk projek tahun akhir ni, setakat ini taklah sampai sedetail itu untuk kita cari gap. Kalau anda buat peringkat yang lebih tinggi, dia akan tanya apa research gap tu lah, gap yang ada, research gap ataupun apa novelty yang ada. Untuk projek tahun akhir kita tak tanya lagi lah sampai tahap tu. Cukup sekadar anda belajar bagaimana untuk melaksanakan satu projek penyelidikan. Dan satu lagi pesanan saya, jangan last minute. Kalau last minute memang tak sempat lah, sebab benda ni perlu pembacaan, perlu kajian, perlu rujukan. Jadi kita buat berdikit-dikit, sikit-sikit daripada awal. At the end of the day ataupun hujung nanti, kita dapat satu akumulatif yang baik, dan juga kita tak tergesa-gesa lah. So sebenarnya doktor, literature review ni kalau kita buat betul-betul, kita baca betul-betul, bukan copy and paste, sepatutnya kita akan dapat ilmu yang banyak lah. Maksudnya kita akan betul-betul faham apa yang kita buat, apa yang orang pernah buat. Dan kalau present FYP, ada soalan-soalan saya rasa tak ada masalah kan doktor kan. So dari situ kita boleh bezakan dia ni betul-betul baca dan bincangkan ataupun hanya sekadar copy paste saja. Betul, saya setuju. Memang itulah tujuannya, untuk kita membaca, tambah pengetahuan sebelum kita boleh buat projek penyelidikan kita sendiri. Okey doktor, so itu adalah sedikit perkongsian daripada doktor yang doktor dah share dekat semua macam mana nak buat literature review. So sebelum kita habiskan kita punya video ni, ada tak kata-kata terakhir daripada doktor untuk kita punya penonton-penonton? Terima kasih kepada Mizal sebab jemput saya untuk sembang-sembang santai berkenaan dengan literature review ni. Mungkin anda boleh membaca lagi kajian-kajian lain berkenaan dengan literature review yang lebih terperinci. Yang ni saya just lontarkan sedikit idea supaya tidaklah terkejut sangat kan untuk buat ni. Kalau rasa perlu tambahan lagi, anda perlu carilah rujukan-rujukan lain bagaimana nak menjalankan kajian ataupun literature review ni dengan lebih baik.
Ini sekadar perkongsian saya dengan anak-anak murid saya biasanya. Dan di kesempatan ini juga saya nak ucap tahniah jugalah kepada Mifzal sebab berjaya masa convocation baru ni dinobatkan sebagai mendapat anugerah projek sarjana muda terbaik untuk Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. So tahniah sekali lagi, dan mungkin boleh kongsi pengalaman-pengalaman menjalankan projek tahun akhir ni kepada rakan-rakan di luar sana. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak Doktor atas perkongsian yang sangat bernilai, sangat berharga. Okay, bukan senang kita nak orang nak share macam tu je kan. Saya dapat supervisor yang sangat baik, Alhamdulillah kan. Walaupun dengarnya garang tapi sangat penyayang lah. Okay, so jangan lupa mula-mula faham tajuk, kemudian keluarkan keyword. Daripada keluarkan keyword, kita dapatkan 5WH. Okay, daripada 5WH tu kita boleh keluarkan kita punya subtopik. Okay, macam saya cakap tadi, definition, application, relationship antara keyword-keyword tu, okay, comparison dan sebagainya lah. Okay, so untuk video kali ni itu sahaja. Okay, kita tunggu video yang seterusnya. Okay, akan ada video-video yang akan datang. Okay, jangan lupa like. Okay, itu yang paling penting lah. Jangan lupa like, jangan lupa share video ni. Dan yang paling penting, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. So itu saja. Terima kasih banyak Doktor. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.